So hari ni saya nak buat satu sesi 30 minit bersama Ranyanu cerita pasal travel. Saya nak cerita pasal travel terakhir saya sebelum pandemik COVID-19. Yang mana pada bulan 1 2020. Baru lagi lah kan. Bulan 1 2020 saya telah sempat pergi ke Macau dan Hong Kong. Namun begitu setelah saya meneliti apa yang saya ada, bahan-bahan yang saya ada, saya takut saya terlebih 30 minit. Jadi kita buat dalam 2 episod lah. Petang ni saya cerita pasal Macau dulu. Mungkin ada kawan-kawan yang dah pernah pergi Macau, mungkin ada yang belum. Siapa yang dah pernah pergi Macau tu boleh teruskan menonton. Anggaplah ini sebagai satu revision ataupun mungkin kawan-kawan boleh kongsi pula pengalaman kawan-kawan di ruangan komen nanti. Yang mana belum pergi Macau, macam saya dulu, suatu masa dulu saya pun belum pernah pergi Macau. So kita perlukan banyak maklumat lah supaya bila kita nak pergi nanti kita dah tahu dah apa yang ada kat sana. Alright. So sebelum bermula, saya nak kena tunjuk dulu sebenarnya Macau ni macam mana tempatnya. Right. Buat full screen. Okay. Macau ni tak besar tau. Kecil saja. Kadang-kadang eja MACAU, kadang-kadang eja MACAO. Okey, tapi kedudukannya di sini. Mari kita zoom out, zoom out, zoom out. Alright, zoom out. Okey, zoom out lagi. Okey, lagi. Kita sekarang di sini, di Kuala Lumpur. Macau berada di sini. Okey, kita zoom in pula. Zoom in. Okey, dah nampak Macau tadi kan? Macau. Okey. Dia bersebelahan dengan Hong Kong dan dia sebenarnya bersambung dengan tanah besar China. Right. So sini Shenzhen, sini Hong Kong, sini Macau. That is why ramai yang datang yang buat trip Macau akan pergi juga ke Shenzhen dan juga Hong Kong. So that macam seolah macam dia orang masuk dalam 3 negara in one trip. Macau sebenarnya di bawah China, kerajaan China. Namun begitu dia macam sebuah wilayah autonomi. Dia dipanggil wilayah autonomi. Walaupun dia di bawah China, tapi dia ada kuasa dia sendiri, ada pentadbiran dia sendiri. Dia tidak ikut sistem sosialisme di China. Begitu juga dengan Hong Kong. Hong Kong juga adalah satu wilayah autonomi walaupun dia berada di bawah China. Alright, so Macau tak besar mana. Ini je. Macau terdiri daripada kita panggil kawasan Semenanjung yang bersambung dengan China. Boleh nampak kan? Okey. Berada di Macau, dia Semenanjung bersama dengan China. Kemudian dia ada satu jambatan, ada 2 jambatan sebenarnya. Sini satu jambatan, boleh saya zoomkan lagi. Kita boleh nampak Alright. Ada satu jambatan di sini dan satu jambatan di sini. Ada 2 jambatan. Ini Macau di kawasan Semenanjung bersama dengan China. Ini Macau pulau. Macau di bahagian pulau. Ini pulau tau sebenarnya. Okey. Asalnya Macau terdiri daripada tanah besar yang bersambung Semenanjung yang bersambung dengan tanah besar dan 2 buah pulau. Sebenarnya ada 2 pulau iaitu Pulau Taipa dan Koloni. Saya tak tahu sebutannya, saya sebut Koloni. Mungkin Kolon kot. Kolon dengan Taipa. Namun begitu pentadbiran sebelum ini, okey, secara sejarahnya Macau sebenarnya ditadbir dan diduduki oleh Portugis. Kalau apabila saya melawat muzium di sana, mereka tidak menggunakan istilah penjajah kepada Portugis. Dia orang tak kata dia orang invaded by Portugis. Dia orang kata dia orang didiami ataupun diduduki oleh orang Portugis. Maknanya dah sebab terlalu lama sangat dah kerajaan Portugis dah berada di Macau. Dah terlalu lama. Sehingga kan seolah-olah macam dia dah jadi macam negara Macau, negara Portugis dah. Kalau nanti kawan-kawan saya tunjukkan dengan kawan-kawan ataupun kita boleh zoom, nama jalan-jalan di sini pun nama-nama dalam bahasa Portugis macam ni Terminal Maritimo de, contohnya lah kan. Aeroporto Internacional di Macau. Benda tadi Pacaona. Ini semua nama-nama jalan, nama-nama tempat dalam bahasa Portugis. Pengaruh Portugis sangat kuat di Macau sebab mereka dah mendiami beratus-ratus tahun di sana. Sehinggalah pada tahun 1999 barulah Portugis menyerahkan Macau kepada China. Alright. Jadi orang Macau memang tak sama dengan orang China. Cara dia, sistem dia bersih
punya signboard jalan raya terlalu berbeza. Kalau kata saya dah pergi China sebab pergi Macau, tak, salah. Saya even terasa macam saya pergi Rom pun ada. Saya ada terasa macam saya pergi berada di Rom. Mungkin Rom dengan Sepanyol tak terlalu berbeza dengan cara pembandaran mereka. So saya ada feel macam tu semasa saya di Macau. Alright. So asalnya hanyalah Macau belah semenanjung dan dua pulau iaitu Taipa dan juga Kolon. Kolon Village ni, Kolon. Namun begitu, oleh kerana tanah dia terlalu kecil, jadi kerajaan Portugis telah menambak. Dia orang tambak, membina satu lagi sebesar ni tau, sampaikan dua pulau ni bersambung menjadi Kotai. Kotai ni sebenarnya tak wujud asalnya, ia adalah tanah tambak. Tak wujud langsung. So the whole Kotai adalah tanah tambak yang mana di sinilah terbinanya banyak kasino-kasino. Okay, kasino mostly kebanyakannya berada di Kotai. Ni boleh tengok, ini semua kasino. Mana sedangkan di Kolon, kawasan yang sangat tenang, dia kampung, dia luar bandar. Dia sangat cantik, bersih. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Taipa satu kawasan yang agak padat. Dan yang ini Macau di belah semenanjung adalah bandar lama je lah, macam tempat-tempat pelancongan banyak di Macau di sebelah atas. Okey, itu dari segi geografinya ataupun berapa bandar, berapa wilayah yang ada di Macau. Tak besar. Okey. So saya ke Macau pada 5 Januari kalau saya tak salah 2020. Saya hanya nak buat short trip saja. Sekejap saja. Saya sampai dah malam hari tu. Silap. Sorry. Saya sampai dah malam sebab biasalah kita nak murah kan. Flight nak murah. Jadi flight murah biasanya memang malam lah. Right. Flight saya sampai dekat Macau dah malam. Saya rasa dalam pukul 7 lebih, dekat pukul 8. So di sana memang dah gelap lah. Okey, ini pemandangan dalam airport Macau. Airport dia pun tak besar mana. So ni masa saya sampai, saya dah beli. Untuk pergi ke hotel di Macau adalah dengan menaiki bas kasino. Menaiki bas kasino. So saya pun macam okey, carilah, saya dah cari maklumat tu dah masa dekat Malaysia macam mana saya nak naik bas kasino. Sebab bas kasino tu memang free, diberikan kepada sesiapa yang sampai di Macau untuk pergi ke kasino-kasino yang ada di Macau. Sebenarnya kasino tu bukannya hanya untuk tempat main judi. Jangan silap kawan-kawan. Kasino tu macam kita kat Genting lah, macam tu. Maknanya yang kasino ni sikit aja. Bawahnya ada shopping mall. Kemudian ada banyak hotel. Jadi itu sebab dia sediakan bas-bas percuma supaya orang-orang yang menginap di hotel di kasino tadi boleh pergi kat situ. Dia macam ada dia orang punya free service lah. Datang-datang pintu sini kita ada sediakan bas. Namun begitu, bas tu memang dia tak test, dia tak check pun kita sebenarnya stay ke dekat hotel dia. Macam tu. So dia tak kisah. Dia datang je, sampai je kita pun naik, kita pun turun. Tapi dia memang turunkan dekat kasino dia je lah. So katalah kalau bas tu bas kasino Parisian, so dia hanya akan pergi ke kasino Parisian je. Jangan pula kita ni kata, boleh tak hantar kita ke hotel kita? Tak lah. So pandai-pandai lah macam tu. So saya pun mencari kasino apa yang terdekat dengan tempat saya menginap. Saya dapati nama kasino tu Lisbo. So saya pun mencarilah, okey, dalam kepala saya nak Lisbo. Okey, gambar tak berubah sebentar. Okey. Jadi saya pun carilah bas yang bernama Lisbo tadi. Kat mana? Okey, mula-mula cabarannya adalah untuk cari di mana nak naik bas ke Lisbo ataupun ke kasino-kasino tu sendiri. Itu pun dah satu cabaran lah. Macam mana, kat mana nak naik? Kalau kawan-kawan tengok, saya tunjukkan. Saya sedang mencari-cari sebenarnya di mana tempat nak naik
bas kasino. Okay, so ini adalah saya tengok public bus ada di sebelah kiri. Jadi saya pun nak pergi belah kiri lah sebab dia kata kat situ. So saya pun pergi belah kiri. Okay, saya cari teksi, tak ada. Hinggalah akhirnya saya berjumpalah dengan stesen bas ni. Saya pergi tadi belah kiri, akhirnya saya jumpa. Oh, rupanya inilah stesen bas untuk sesiapa yang menunggu bas-bas untuk ke kasino. Dia macam di luar airport tapi di sebelah kiri dan kemudian dia ada macam satu kawasan lapang lah. Macam tu. So saya cari bas Lisbo. Saya cari saya tak jumpa bas Lisbo. Saya tengok macam sepatutnya pukul 9 lebih ada satu bas untuk ke Lisbo. Kenapa saya cari bas Lisbo? Sebab saya menginap di sini. Saya menginap di kawasan Semenanjung tadi. Jadi saya tercari-carilah sebab kalau yang dekat Kotai tu agak jauh. So saya cari yang dekat sikit iaitu di Lisbo, di Lisbo. Tapi akhirnya sampai pukul 9.30 dah makin gelap, so saya dah fed up juga, saya dah give up, dah malam, saya pun dah letih. Lala saya tanya orang-orang, sebelum tu saya tanya bas Lisbo lah, dia kata nanti bukan belum macam tu. Lala saya dah fed up juga, saya cakap macam mana saya nak pergi kawasan tu. So ada satu orang tu cakap, dia kata oh you tunggu bas ni, bas Casino Win nama dia, WIN. Rupanya Casino Win ada dua cawangan, satu di Semenanjung dan satu di Kotai. Itu yang akhirnya baru saya tahu. Rupanya bas Win tu dah banyak kali lalu dah, cuma sebab saya duk cari Casino Lisbo kan. So saya dah terlepas beberapa trip bas Win dah pun. So last kali saya naik bas Win. Bila saya naik bas Win, dia akan turun dulu di Kotai, kemudian saya tak turun. Kemudian dia akan terus hala ke Semenanjung macam saya tunjuk tadi lah, naik ke atas. Dan dah sampai di Win di Semenanjung barulah saya turun dan kemudian saya kena jalan kaki sikit lah. Itulah gunanya Google Map. Macam mana dari Win Casino nak pergi ke hotel yang saya menginap. Nama hotel saya menginap hotel murah je lah. Namanya Kameng Villa. Kameng Villa. Right. Saya tunjukkan gambarnya. Okey, ni pemandangan, ni Win. Ni saya dah turun sini lah. Saya dah turun dekat Win tu. So tapi ni Win yang belah Kotai. Ni Win belah Kotai. Dia akan turunkan saya dekat Win yang belah Semenanjung. Okey. So akhirnya saya dapat jugalah sampai di bilik penginapan saya. Kameng Villa namanya. Kecil je kan? Shared bathroom, bilik air di luar. Hanya ada satu katil super single. Ada TV, ada aircon, ada kettle. Kiranya dari segi fasiliti sebenarnya very good. Bagi saya okey, memang very good. Tilamnya sedap, selesa. Walaupun shared bathroomnya pun bersih. TV-nya pun okey lah, bolehlah tengok kan. Gambar pun ada cantik semua, ada kettle, saya boleh masak air, boleh buat Maggi. Saya suka walaupun dia kecil. Kenapa saya pilih sekecil dan sebegini? Sebab ini pun dah harganya bila kita convert sebanyak untuk 2 malam lah. Untuk 2 malam RM347. 2 malam. 347. Sebab saya tak lama tau saya pergi ni. Saya hanya pergi untuk 4 hari je. So 2 malam saya akan menginap di Macau, 1 malam di Hong Kong. So 2 malam di Macau untuk bilik sekecil ini tapi bersih, shared bathroom. Harganya RM347. Kalau nak kira 1 malam lebih kurang RM170 lebih. Dekat RM180 1 malam. So walaupun kita berjimat dari segi bas sebab kita naik bas kasino yang percuma, tapi penginapan di Macau adalah mahal. Memang mahal. Dia sebab di Macau oleh kerana dia mungkin banyak kasino, tempat orang banyak duit datang. So dia tak ada hostel backpacker. Dia tak ada dom ataupun hotel-hotel yang low budget sangat. Dia tak ada. Dia ada yang berbintang-bintang ataupun yang paling simple macam ni lah. So dia tak ada banyak pilihan yang jimat. So di booking.com inilah yang paling jimat, yang paling murah yang saya jumpa.
yang okey. Macam tu. Ada satu lagi yang murah sikit, rasanya 140 lebih semalam, tapi yang ini 170 lebih semalam, mempunyai review yang jauh lebih bagus, so saya pilih yang ni. Kameng Villa. Kalau kawan-kawan nak menginap di sini, boleh stay di Kameng Villa. Tapi kalau ada bajet lebih, bolehlah. Yang lain memang 200 lebih ke atas satu malam. 200 lebih, 300 lebih, nak yang 800 pun ada. Tapi kalau katil queen, tak salah saya memang 200 lebih. Kalau katil queen. Ni sebab saya seorang, so saya ambil yang super single. Okay. So okay lah, ada aircon semua cantik. Esok pagi saya pun dah akan saya tidur dengan baik lah malam tu, tak ada masalah. Saya minum makan Maggi sebab saya belum makan malam lagi. Saya makan Maggi dulu dan saya tidur. Esok paginya saya nak mula explore Macau. Saya tak ada banyak masa sebenarnya sebab saya pun tadi kan saya cakap saya cuma ada 3 malam. Malam pertama tadi dah habis sebab hari pertama perjalanan je, tak ada apa. So hari kedua hari untuk saya explore Macau. Hari ketiga, lepas tu hari ketiga saya kena pergi ke Hong Kong dan explore Hong Kong. Hari keempat lah hari untuk saya pulang lah Hong Kong, balik ke Macau pulang. So saya tak ada banyak masa. Ini saya jumpa restoran halal. Semasa saya jalan-jalan saya jumpa restoran halal di Macau. So tak ada masalah lah kalau kawan-kawan nak cari kedai makan halal, memang ada dekat Macau. Jangan bimbang. Cumanya tidaklah banyak sangat macam kalau kita pergi ke Beijing ke apalah. Tapi ada. Tapi saya sedap ke tak saya tak tahu sebab saya tak makan. Bukan saya tak makan halal. Saya tak pergi makan hari tu sebab saya jumpa makanan ni masa tu saya masih kenyang, saya bawa makan Maggi. Kemudian saya ada target nak makan benda lain dekat sini. Okay. Saya pun start ronda-ronda jalan-jalan. Saya pergi ke, tujuan saya ialah saya nak mencari St. Paul Ruin yang apa tu macam ni sekejap ini Serenade nama dia. Minta maaf lah, saya pun ada yang nama yang saya dah agak-agak lupa dah, nama pelik-pelik sikit ni. Okay. Senado, bukan Serenade, sorry. Senado. Ini Senado Square. Saya nak pergi ke Senado Square dan juga St. Paul Ruins. So saya jalan kaki, tak jauh lah daripada Kameng Villa tu, memang tak jauh. Saya jalan kaki berapa 1 kilometer lebih kot. Tak jauh lah, dekat je, jalan-jalan je. Ini tengok Santa Casa di Misericordia. Dia punya bangunan cantik kan? Ini semua bangunan seni bina Portugis. Even nama bangunan pun nama dalam Portugis. Right. Ni Senado Square. Semua ala-ala Portugis. Okey, ini ada kedai-kedai kat bawah dia. So kalau kita tengok Macau sangat bersih. Sangat bersih. Dan macam dia sangat kelihatan moden lah. Walaupun bangunan lama tapi dia sangat bersih, dia cat cantik, dijaga dengan begitu baik. Okay. Ini antara harga barang-barang di sana tak murah. Harga barang di sana tak murah. Betul-betul tak macam Beijing lah. Memang tak tahulah, kalau kaki shopping mungkin nak beli juga. Tapi kalau saya memang tengok aje lah. Okay. Ni Senado Square. Okey, dalam perjalanan semasa saya pusing-pusing dekat Senado Square tadi, saya nak tunjuk yang ada satu cerita tadi. Okey. Saya bertemu dengan dia ni. Dia ni seorang warga negara Indonesia. Okey, ramai yang warga negara Indonesia bekerja di Malaysia kan? Saya ada jumpa juga orang Indonesia bekerja di Taiwan. Semasa saya di Taiwan pada bulan 9 2019. Okey, yang tu antara yang saya tengah tulis buku sekarang. Tapi semasa di Macau, saya jumpa juga ramai warga negara Indonesia bekerja di Macau. Bila saya sembang-sembang dengan diorang pun bekerja sebagai cleaner, lebih kurang macam kat Malaysia jugalah. Cleaner ataupun pekerja-pekerja kedai macam tu. Dan gaji yang mereka peroleh jauh lebih tinggi daripada apa yang diorang dapat di Malaysia. So dia kata kalau kerja dekat Macau, kerja kat Taiwan memang lagi sedap. Cuma itu je lah masalah dia, agama lah. Kalau macam datang Malaysia, at least sesama Muslim kan. Macam di sana sebab agama berbeza. Tapi oleh kerana banyak orang Indonesia di Macau, saya memang ada jumpa kedai-kedai runcit orang Indonesia di Macau. Kemudian saya cerita satu. Okay, so itu yang saya jumpa rakyat orang Indonesia. Okay, ini di Senado Square tadi. Dan akhirnya saya tiba di St. Paul Ruins. St. Paul Ruins ni dibina pada 1600 lebih.
kota ni, tapi dah diruntuhkan, just tinggal dia punya depan dia saja. So kalau pergi Macau memang ini dia punya landmark lah. Macam datang Kuala Lumpur tak pergi KLCC, macam tu kan. Kita memang dah tak heran kan, tapi untuk orang luar datang KL mesti kena tengok KLCC kan. So macam tu juga bila kita pergi Macau mesti kena tengok St. Paul ni, St. Paul Ring, tinggalan St. Paul, kubur St. Paul. Okey, ini apa yang berada di sekitar St. Paul. Ada sebuah temple kecil, and then dia ada macam tempat bersejarah. Ni saya tertarik. Saya suka dengan rumah-rumah yang unik, kecil tapi cantik sebegini. So saya memang suka. Kalau saya nampak ada rumah yang cantik, ada tingkap ataupun pintu yang cantik macam ni, memang saya akan snap. Saya rasa unik. Kalau kat Malaysia kita mana ada rumah yang sekecil macam ni. Oh ya, suhu di Macau sejuk. Itu sebab dia orang boleh buat rumah macam ni. Kalau kita kat Malaysia buat rumah kecil, bumbung rendah macam ni, memang mati lah kita, macam masuk dalam microwave. Tapi di Macau dia sejuk. So buat rumah sebegini masih selesa. Ini binaan di St. Paul. Okey, ini dekat sekitar tu ada tapak arkeologi. So saya memang suka benda-benda tinggalan sejarah macam ni. So saya memang pergilah tengok. Ni saya nak terangkan dengan kawan-kawan lah apa yang ada di tepi-tepi kota tadi. Ni Ruins of St. Paul. So ini dia cerita sejarah Ruins of St. Paul tu sendiri. Okey, kemudian dah habis pusing-pusing di situ, saya pun pergi ke museum. Apa? Dr. Yati suka museum? Okey, samalah. Kita geng Dr. Yati. Saya pun suka museum. Siapa lagi suka museum? Boleh bagi komen dekat Facebook. Boleh kat Facebook lah, dekat ruangan komen. Siapa geng museum? Boleh letak komen. Kita cari geng museum. Okey, so saya pergi Museum Macau. Museum Macau ni tak jauh juga, saya jalan kaki je. Jalan saya dah tak ingat lah berapa kilometer. Tapi tak jauh lah. Biasanya kalau jarak tu kurang dari 4 kilometer saya jalan kaki. Kalau lebih mungkin saya akan cari pengangkutan lain lah. Tapi jarang lah yang 4 kilometer. Selalunya macam 2-3 kilometer. Selalunya macam tu lah. So saya akan jalan kaki je. Sambil kita tengok-tengok kawasan sekitar kan. Museum 15 MOP. Apa apa currency Macau Allah, saya boleh lupa. Kita panggil MOP. 15 MOP. Apa namanya? Macau Pound. Macau apa? Macau currency. Saya tak pati. Saya nak cari juga apa Pataka. Makanis Pataka. Makanis Pataka. Nama currency dia. Makanis Pataka. PATACA. Tapi saya senang sebut MOP je. 15 MOP untuk masuk ke Museum Macau. Ni jalan nak ke masuk museum tu, tengok. Okey, yang saya suka dekat Macau adalah mereka sangat menjaga pokok-pokok lama dia. Benda macam ni saya nampak di Hanoi. Hanoi pun macam ni juga. Pokok-pokok lama dia jaga. Dan begitu juga saya nampak di Alishan dan di Taiping. Kalau kat Malaysia kat Taiping, pokok-pokok lama dijaga. So di Macau pun macam tu. Kalau pergi Kajang, tak ada dah pokok macam ni, semua dah kena tebang. Mengganggu lalu lintas lah. Itu Kajang. Okey, cantik kan? Saya suka. Pokok ni kita tak tahu dah berapa ratus tahun dah. Okey, saya masuk. Okey, antara bagi saya Museum Macau menarik. Sebab dia menunjukkan sejarah macam mana pendudukan Portugis di Macau dan macam mana budaya orang Macau dulu dan sekarang. Macam tu. Kedai-kedai dia orang menjual candu lah, kedai printing. Ini yang saya tunjuk ni adalah mesin cetak. Mesin cetak di Macau. Yang pertama di Macau. Kalau kita penerbit buku, kita cetak buku kan. Inilah mesin cetaknya. Dan ini pula adalah rumah-rumah di Macau yang mana dia susun ikut zaman sebenarnya. Start dari kiri pergi ke kanan. Zaman ni macam ni, zaman ni macam ni, zaman ni macam ni. So sangat menarik. Ini perbezaan zaman lah. Itu yang menyebabkan bentuknya berbeza-beza sikit. Tengok ini semua zaman-zaman berbeza. Ini diorang punya puppet, persembahan puppet diorang pun ada di Museum Macau. Dan ini dia tunjukkan macam mana pelabuhan
di Macau semasa pendudukan Portugis. Ini okey, bila saya dah keluar daripada Muzium Macau, ini pemandangan dari atas muzium. Di muzium, di pintu masuk muzium. Sebab muzium tu berada di atas bukit. So cantik lah. Kita boleh nampak lautnya dan bangunan-bangunan di sekitar. Alright. So dah habis pusing Macau, saya belilah, dah habis pusing Muzium Macau, dah habis pergi St. Paul Ruin, dah pergi Senado Square. Of course saya beli sedikit fish magnet dan postcard untuk diri sendiri. Saya beli juga air mineral. Air mineral dekat sana lebih kurang 6 MOP. 6 MOP lebih kurang RM2 macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Kemudian ini saya dah habis saya dah habis tempoh pagi, saya ada lagi sekerat hari. So saya memutuskan untuk pergi ke belah selatan. Kalau kawan-kawan ingat tadi, saya berada di sebelah atas, di tanah Semenanjung Macau. So saya nak turun ke bawah. Saya nak explore belah bawah pula. So saya nak pergi ke Kolon. Yang belah bawah sekali yang saya cakap kawasan kampung sikit tu. Untuk pergi ke bahagian bawah, okey, kalau kita naik bas kasino hanya pergi setakat di Kotai. Di tengah-tengah, di tempat yang tanah tambak tadi. Tapi saya nak pergi Kolon bawah lagi. So saya tak boleh naik bas kasino. Kalau saya naik bas kasino pun tak habis. So lebih baik dari Bandar Macau yang belah Semenanjung tadi, saya terus naik bas untuk pergi ke Kolon. So saya terus dia ada apps tau dekat handphone kita. Saya install apps Macau Bus untuk tahu bas apa, nombor apa nak naik. Dan di mana tempat nak naik tu. Dalam apps tu ada tunjuk. Dan berapa stesen yang bas tu akan berhenti. Dia dah cakap siap-siap. Dia tak boleh macam ting kita nak turun sini. Betul orang ni penting terpengal tu. Tak boleh. Dia dah tentukan dah. Okey, dari bas nombor ni ke sini ada 12 stesen contohnya ataupun 12 stop. So kita kena pilih nak stop mana yang kita nak turun. So saya pun naik bas dari bandar tadi ke Kolon, bas 21A yang saya naik. Ini contoh basnya lah. Dan stesen basnya dia simple je sebenarnya. Bas dia biasa je. So untuk pergi ke Kolon, sebenarnya saya nak pergi ke Lord Stowe Cafe. Ni saya dah sampai Kolon sebenarnya tu yang ada tulis kat sini Kolon. Bas 21A nampak. Dekat stesen bas pun dia dah tunjukkan dah nama tempat ni apa dan apa bas-bas yang akan berhenti dekat stesen tu ataupun dekat stesen pula, dekat bus stop tu. So senang, kalau kita nak naik bas 21A kita tahu okey kita kena tunggu bas dekat bus stop ni sebab ada tulis 21A kat sini. Taklah kita mau beraban. Suria kata dia tak suka muzium tapi terpaksa pergi kalau faham sejarah tu. Saya suka sendiri. Alright. Ramai tak suka muzium, saya faham. Adik saya pun kalau saya ajak pergi muzium nanti dia orang ngantuk. Saya je yang enjoy. Saya faham tu. Tapi saya juga suka scenery dan saya juga suka muzium. Yang saya tak suka, apa yang saya tak berapa suka? Mungkin saya kurang suka bandar yang havoc. Mungkin bandar yang sibuk saya kurang suka. Selalunya dekat bandar saya sekejap je. Lepas tu saya dah macam masuk shopping mall ke apa, itu mungkin saya kurang suka. Saya setakat okey dah tengok ada okey dah bye. Macam tu. That's why juga trip ni Macau 2 malam, Hong Kong 1 malam. Sebab saya berpandangan Hong Kong adalah satu bandar yang padat. So saya tak nak lama sangat dekat Hong Kong. Macam tu lah. Itu sebabnya. Okey, saya sebenarnya nak pergi ke Lord Stew. Okay. So Lord Stew tu berada di Kolon. So ini pemandangan di sekitar Lord Stew tu. Kalau tengok tengok Allahu Akbar. Pokok-pokok lama. Sangat dijaga, bersih tengok. Bersih sangat, tak ada sampah pun. Serius, memang tak ada sampah. Dan dengan cuaca dia yang dingin begitu, memang seronok. Tengok pokok ni tak tahulah, kalau kita dah panggil bonsai dah kan. Dia orang jaga. Ini tempat turun bas. Alright. Ini yang saya nak pergi. Lord Stowe. Sorry ya Allah. Lord Stowe Cafe. Okay, bila pergi Macau, inilah tempat yang paling famous. Orang nak makan Portugis egg tart. Macau sangat terkenal dengan Portugis egg tart. Dia macam kalau pergi Johor nak makan ketupat nasi ataupun nak makan mie rebus, nak makan
laksa Johor. Mungkin lah kan. Kalau pergi Penang nak makan nasi kandar. Macam tu. Kalau pergi Macau, kena makan Portugis egg tart. So inilah yang saya nak pergi. Yang sampai saya tak makan dekat kedai makan yang tadi tu. Sebab saya nak makan Portugis egg tart. So Portugis egg tart memang famous dan ada banyak juga kedai yang menjual Portugis egg tart yang sedap. Namun salah satunya adalah Lotsto Cafe. Ini yang saya sanggup naik bas 21A, bayar tiket sebanyak 6 MOP untuk pergi ke sini. Nice, tempat ni nice. Ni saya order Coca-Cola dengan just makan Portugis egg tart je. Dan tengok kawasan sekitar. Dan waiter yang serve saya hari tu, handsome. Memang pemandangan menarik lah, seronok saya. Dah lah dapat makan Portugis egg tart yang sedap, dapat waiter yang handsome pula. Wow, kan Hazrin? Siti Hazrin? Wow, memang menarik, sedap. Alright. Okay, kemudian dah siap makan, so masih saya jalan-jalan juga lagi lah di kawasan sekitar situ, di Kuala Village tu. Tengok cantik kan, dia orang lukis mural. Saya suka tengok macam ni. Bangunan lama, rumah lama tapi dia lukis mural. Dan bersih. Sangat bersih. Tengok. Ini antara yang saya tunjuk lah. Ada banyak lagi sebenarnya yang mungkin saya tak sempat tunjuk. Okey, ini peta kawasan ni. Kawasan ni memang kita boleh explore. So ni jalan-jalan yang kita boleh lalu untuk tengok. Dia ada pot-pot lah. Ada serta-serta bangunan yang bersejarah dan cantik untuk kita explore. Dan sini adalah laut. Macam tu. Bila kita sampai tempat ke tempat macam ni, peta macam ni memang saya suka. Saya akan tengok dan saya akan snap untuk jadikan panduan saya bila saya explore tempat tu. Ni laut yang saya cakap tadi. Ni lautnya, pokok-pokok lama yang sangat cantik. Ni nampak je macam panas tapi sebenarnya dia tak panas. Dia sejuk. Dia suhu dia macam nice-nice. Macam masa tu dalam berapa tak salah saya masa tu dalam siang lah. Belas lah, dalam 15 ke 18 darjah Celsius masa saya pergi tu. Kalau saya tak salah 15 darjah Celsius. Begitulah. So dia macam just nice. Okay, Lotsto lagi. Ini masih lagi kawasan-kawasan sekitar tadilah yang saya cakap untuk kita explore tempat tu. Walaupun lorong-lorong belakang pun bersih, cantik. Ini sebuah gereja lama sebenarnya. Tengok dia punya pintu. Untuk orang macam saya yang suka pintu cantik, memang saya akan tangkap gambar pintu. Okay, ni dah lorong belakang tau, tapi bersih. Pintu dan tingkap. Cantik. Serius, memang seronok. Memang dia setiap bangunan tu, dia ada karakter yang tersendiri. Ada design dia yang tersendiri. Tapi cantik. Tengok. Dia punya tingkap dia walaupun simple. Ini style dululah, style Portugis. Alright. So, dah habis. Dah habis dah. Saya pusing di kawasan Kolan Cafe. Dah makan, perut dah kenyang. So, saya nak pergi ke pantai. Saya nak pergi ke namanya Hatsa Beach. Pantai Hatsa. H-A-C-S-A. Hatsa Beach. So, saya pun naik bas pula. Bas nombor 26 untuk pergi ke Hatsa Beach pun dia dah ada stesen-stesen dia juga. Tiket sebanyak 6 MOP. Right. So ni saya naik bas lah ni. Ni basnya dah turun dah di Hatsa Beach. Sebenarnya dalam bas tu pun dia ada tunjukkan stesen mana dah sampai. Dia ada display tau. So kita just alert je lah. Okay, saya dah sampai ke Hatsa Beach. Right. Satu pantai yang tenang, bersih, cantik. Tengok pokok-pokok dia. Kalau bawa family nak main-main sini, nak lepak, baca buku, berkelah pun boleh. Ni ada orang main layar, perahu layar, kapal layar. Apa namanya? Main benda ni lah. Okay, pantainya tak putih macam kita di Terengganu lah, kan? Pantainya berwarna hitam, tapi bersih. So inilah saya punya kegembiraan. Dah sampai di Hatsa Beach di bawah selatan Macau. So saya tadi dari atas saya turun ke selatan untuk pergi ke pantai ni. Okay.
Dah sampai, dah habis dah cukup lah. Saya dah puas bergambar dan ada banyak lah aksi-aksi je kan. Kemudian tak boleh tunjuk semua gambar malam ni, hari ni. Okay, dah habis ni. So sekarang satu lagi benda wajib pergi semasa bila di Macau ialah kita tengok kasino. Jangan salah faham, saya bukan nak main judi. Tapi kasino adalah salah satu tempat yang menarik di Macau disebabkan pertama arkitekturnya, kedua dia punya fountain. Boleh biasa tak tengok kalau orang tunjuk macam Las Vegas, dia akan ada fountain yang macam tu kan. Atau dengan lampu. Best. Okay, itulah yang saya nak tengok. Ini Studio City, nama kasino ni. Ini dia macam kat tengah-tengah ni dia ada ring macam seolah-olah macam yang kita dulu apa tu? Eye on Malaysia. Tapi dia pusing macam ni. Dia pusing, dia naik atas lagi. So yang ini siang boleh naik, malam pun boleh naik. Tapi tiket dia tak murah sangat lah. Untuk low budget macam saya tengok aje lah. Saya tak naik lah. Ini Parisian. Dia sebuah kasino yang mempunyai replika apa ni? Allahu Akbar. Eiffel Tower. Replika Eiffel Tower. So untuk saya yang tak pernah sampai Eiffel Tower ni memang seronok lah. Siti Hazin tanya, kawasan ni memang tak ramai orang ya? Holland Village tak ramai orang. Memang tenang, memang cool. Yang ramai orangnya nanti dekat Cotai ni, dekat kawasan kasino. Memang Holland Village tu memang syok. Ada komen, ada apa-apa lagi komen? Alright, tak ada nampak okey. Siti Hajar kat mana ni? Macau. Ini cerita kat Macau. Wow, awang kata bila boleh pergi? InsyaAllah lepas COVID boleh pergi Macau. Saya harap panduan apa yang saya kongsi hari ni dapat memberi sedikit panduan bila kawan-kawan terfikir nak ke Macau. Bagi saya Macau is a nice place. Tempat yang saya ada terfikir nak pergi lagi. Sebab dia punya macam tadi saya tunjukkan, tenang kan. Tenang, bangunan yang cantik, tempat yang bersih. Saya sangat suka dan arkitekturnya. Rumah kecil, pintu yang cantik, tingkap yang unik. Saya memang suka. Okay. Ini Parisian, alright, nampak ni jelas sikit sebab tadi saya selfie so gambar tak apa jelas. Ini saya dah tak ingat lah nama kasino ni, tapi ini pun big kasino jugalah. Semua kasino ni ada bus free tadi ya, dari airport ke sini, ke tempat ini. Dari sini dia pergi juga ke ke ferry pun dia pergi, tempat ferry pun dia pergi, ataupun ke bus untuk pergi ke Hong Kong pun bus tu ada pergi, bus shuttle ni. Ni Parisian. Ni dalam Parisian tu, so saya masuk ada mall macam saya cerita tadi. Dalamnya ada mall, so bolehlah tengok-tengok, relax kan. Saya taklah masuk semua, saya just pilih 2-3 je yang saya sempat pergi. Tengok macam ni kan, lampu cantik, so seronok macam wow, lampu-lampu dia. Seronok. Ini memang orang Jakun. So saya cakap macam mana, kasino ni macam mana. So saya try masuk. Dia tak ada masalah pun, dia tak ada pun kata macam you Muslim tak ada masalah, tak ada. Relax, kita masuk tengok, saya tangkap gambar senyap-senyap sikit lah. Okay, satu je lah, sekejap je, saya pun macam blur benda ni lah, saya keluar balik. Okay, ini tempat makan. Dalam kasino tu ada kat luar tu ada tempat makan, ada kedai-kedai. Ini kasino lagi sekali, satu lagi gambar. Macam ni lah, tengok kasino pun tak ramai orang sebenarnya. Ini saya memang seriously, saya dah tak ingat nama-nama kasino ni. Tapi lampu dia memang cantik. Lampu dia macam bergerak, serius. Memang lawa gila. Okay, ini kasino ni dia bagi free gondola. Maknanya kita boleh naik gondola ni for free je. Tak payah bayar. So saya pun benda free, saya naik lah. Dapatlah perasaan Wind Palace. Wind Palace yang saya naik bus. Dari airport nak pergi ke tempat saya tadi, saya naik bus Casino Wind Palace. Casino Wind Palace ni lah ada benda ni, ada fountain yang cantik ni. So dari atas gondola tadi, kita boleh tengok fountain tu. Masa tu pula fountain tu nyanyi lagu, apa tu? Lagu Titanic tu kan? Lepas tu dengan fountain yang menari-nari sebegitu. Aish, memang best. Seronok, memang saya suka tengok fountain ni. Tengok.
Okay, dah habis, sudah pergi tengok tempat lain pula. Ni kasino lain. So semua ni adalah kasino, tapi lampu-lampu dia cantik. Ini nama dia MGM. Tengok dia punya air terjun dia. So saya dah tengok daripada atas gondola, saya tak puas hati. Saya turun, saya cari lagi mana tempat yang saya boleh tangkap gambar fountain tu lagi, air tu. Oh, memang cantik lah. Dia menari-nari tu cantik. Memang saya percaya kalau kawan-kawan tengok pun kawan-kawan akan suka. Okey, lepas tu saya balik. Ini ialah Grand Lisboa, yang kasino yang paling hampir dengan tempat saya tinggal. Tapi saya tak dapat, saya tak jumpa bas dia tu. Bas dia teruk sangat, sikit bas dia. So saya carilah bas Grand Lisboa ni, tak harap betul. Tapi seni bina dia cantik. Grand Lisboa ni bangunan dia cantik, dia berbentuk bulat macam tu. Memang cantik. Okay, masih ada lagi apa namanya? Trishaw. Bahasa Melayu panggil apa? Macam Singapura. Macam Singapura iya, mungkin macam Singapura. Tak. Saya rasa ni lagi cantik dari Singapura. Tapi mungkinlah, bolehlah kata macam Singapura. Tapi dia lagi cantik dari Singapura. Lagi, lampu dia lagi best. Lagi best. Beca. Beca. Alright. Okay, so itulah cerita seharian saya di Macau. Saya pergi Senoda, saya pergi museum, saya pergi St. Paul Ruins, saya pergi makan Portugese egg tart di Kuala Village. Saya ronda-ronda dekat Kuala Village dan saya pergi ke Cotai untuk tengok kasino. Malam tu saya tidur dengan tenang dan gembira dan aman. Alright. So ini kisah esok paginya. Esok paginya saya dah kehabisan duit. Okay, bas di Macau ada dua cara pembayaran. Pertama menggunakan duit shilling diorang. Keduanya adalah menggunakan kad. Macam kita ada kad Tashinggo, macam itulah. Tapi kalau kawan-kawan macam just 1-2 malam je dekat Macau, diorang cakap, bila saya baca kat internet semua, tak berbaloi untuk beli kad tu sebab susah nak tukar balik. Ya, jadi saya hanya pakai shilling sahaja. Jadi apa yang berlaku apabila saya pakai shilling, saya kehabisan shilling pagi tu. Pagi tu saya kena gerak. The next day-nya saya kena gerak pergi ke Hong Kong. Tapi saya dah tak cukup shilling. Saya hanya ada 2 MOP. 1 MOP, 1 shilling kan. So saya ada 2 shilling saja, 2 MOP. Jadi masa tu saya betul-betul dah jam. Saya terpaksa naik bas, saya nak kejar ferry untuk pergi ke Hong Kong. Saya tanya-tanya orang-orang tertentu terdekat. Saya jumpa dengan satu orang Indonesia, pekerja Indonesia. Ingat tadi yang saya ceritakan masa saya dekat Senada Square, saya jumpa orang Indonesia. Okey, hari yang saya nak gerak ke Hong Kong, the next day-nya pun saya jumpa orang Indonesia. Saya tanya dia, kat mana saya boleh tukar duit? Saya nak tukar duit, saya perlukan duit shilling. So orang Indonesia tu tunjukkan saya untuk pergi ke kedai makan Indonesia ni, Warung Baroka. Warung ni kat belakang-belakang. Kedai makan Indonesia ni belakang-belakang. So saya pun carilah, ikut apa yang dia ajar tu, dia punya arahan dia, saya ikut sehinggalah saya jumpa Warung Baroka, kepunyaan orang Indonesia untuk rakyat Indonesia yang bekerja di sana. So dia dengan baik hati bersedia menolong saya untuk menukarkan duit kertas saya kepada duit shilling. Dan sebagai tanda terima kasih, saya beli juga air mineral lah dekat tempat ni. So itu nak cakap apabila kita di Malaysia, kadang-kadang kita setengah daripada kita ada rasa berprasangka pada rakyat Indonesia. Kan kita rasa macam ala orang Indonesia ni datang Malaysia apa nak cari duit je lah kan. Nak bawa balik duit bawa ke Malaysia. Ada setengah orang macam tu. Walaupun saya memang tak. Kita perlu respect orang Indonesia. Even sebenarnya kita jangan panggil dia orang Indon pun. Orang Indonesia tidak suka dipanggil orang Indon. Dia rasa macam satu penghinaan. Jangan panggil dia orang Indon, panggil dia orang Indonesia. So dah beberapa kali lah macam ni saya di Macau dan sebelum ni saya di Taiwan. Yang membantu saya dan kawan-kawan masa di Macau saya seorang, di Taiwan saya dengan kawan-kawan. Yang membantu kami adalah orang Indonesia. Sebab apabila kita berada di negara lain, kita ada semangat serumpun tu, semangat orang Melayu. Kita ingat kita orang Melayu. So dia willing, dia memang
suka untuk membantu. Kita orang Malaysia, walaupun asalnya kita berbeza negara, namun kita serumpun, macam tu. Mungkin juga kalau kita jumpa orang Singapura ataupun orang Brunei, saya percaya roh dan semangatnya begitu, kan? Okay. So pagi ni saya dapat bantuan orang Indonesia, tokek kedai ni, warung Barokah ni boleh bantu saya tukarkan kepada duit shilling. Barulah saya dapat naik bas untuk pergi ke ferry untuk pergi ke Hong Kong. Ini tempat bus stop yang saya tengah tunggu untuk naik bas pergi ke ferry. Macam ni contoh antara bus stop dia lah. Dia just ada tanda-tanda macam ni. Bulat-bulat ni, ini dia menunjukkan peta. Ni atas ni nombor. Okay, bas nombor 2, nombor 3. Maknanya kalau nombor bas yang kita nak naik tu ada di sini, maknanya kita boleh tunggu bas tu kat sini. Bas tu confirm akan lalu. And then dia punya peta-peta dia secara detailnya lah. Kalau depan ni bas lain lah pula. Kalau tunggu kat sini tak boleh lah naik bas yang, kalau nak naik nombor 2 kan, kita pergi tunggu kat belakang ni. Tak boleh lah, kita kena tunggu dekat sini. Macam tu. Itu sistem bas di Macau. Ini bas dalam Macau, so dia akan tunjukkan, dia ada LCD macam ni, screen akan tunjukkan sekarang dah dekat bus stop mana. Okay, saya tak boleh cerita panjang, saya kena sambung episod kedua untuk cerita di Hong Kong pula. Namun begitu, saya nak tunjuk sesuatu. Asal kamera saya tak bergerak Ya Allah. Daripada tadi ke tak bergerak? Aku berdiam cakap. Wow. Okey, kawan-kawan, ya Allah, kena tahu pesan tak suara saya
Okey, Assalamualaikum kawan-kawan. Minta maaf, saya tunjuk gambar belagak sikit dengan pasport. Dah testing dulu. Okey, jap. Betulkan kamera. Selamat petang. Ya Allah, sangat bengek kamera aku. Selamat petang kawan-kawan yang ada petang ni hari Ahad, hari Sabtu. Kalau diceras kat luar tu hujan. Kalau kawan-kawan kat sana macam mana? Boleh nampak cerah Sekejap, lama. Ibu pasang lampu pula. Lebih cerah kan? Okey, hari ni kita asyik cerita se-COVID je. Tapi kali ni ada terkait jugalah dengan COVID. Saya nak cerita pasal travel lah pula sebab besok saya ada jemputan dengan ET kan, Siti Nurhalidah, nak cerita pasal travel. So kita nak ambil mood sikit, saya nak ambil mood travel sikit. Asyik cakap pasal homestay lah, pasal ekonomi lah, pasal business lah. So nak beralih ke mood travel sikit.